Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita di dalam Rhapsody of Reality. Ajaran Pastor Chris hari ini bertajuk Berikan Dia Penyembahan yang Benar. Haleluya. Ayat pembukaan kita diambil dari Ibrani 12 ayat 28 yang berbunyi, kita seharusnya bersyukur kerana diberikan kerajaan yang tidak boleh digoncangkan. Dan dalam kerajaan ini, kita menyenangkan hati Allah dengan menyembah Dia dan dengan menunjukkan kekaguman dan penghormatan yang besar kepadanya. Haleluya. Saudara-saudari, salah satu penghormatan terbesar yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan adalah hak keistimewaan untuk menyembah Dia. Penyembahan kita kepada Tuhan sangatlah suci. Ia bukan sesuatu yang kamu lakukan dengan separuh hati dan tanpa rasa hormat. Sesetengah orang boleh berada dalam suasana ibadat, tetapi mereka terganggu oleh beberapa perkara. Malah ada yang menggunakan telefon mereka atau bercakap antara satu sama lain ketika penyembahan tengah berlangsung. Itu adalah suatu kelakuan yang tidak mempunyai rasa hormat dan tidak berdisiplin. Tuhan layak dan berhak menuntut penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar adalah dari hati, yang dipersembahkan tanpa gangguan, dan penyembah-penyembah yang benar adalah mereka yang benar-benar mengenali Bapa. Ingat semula perbualan di antara guru dan seorang wanita dari Samaria dalam Yohanes 4. Dalam ayat ke-20, wanita tersebut berkata, nenek moyang kami menyembah di gunung ini, tetapi kamu katakan bahawa Jerusalemlah tempat orang menyembah. Haleluya. Tuhan menjawab dengan berkata, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahawa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Jerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Baca Yohanes 4 ayat 21 hingga 22. Perhatikan bahawa Yesus tidak mengatakan bahawa orang Samaria tidak menyembah langsung. Sebaliknya, dia mengatakan bahawa mereka tidak mengetahui siapa yang mereka sembah. Kemudian dia berkata lagi dalam ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahawa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah sedemikian. Baca dalam Yohanes 4 ayat 23. Jadi, para penyembah yang benar itu sememangnya wujud. Apabila kamu belajar untuk menyembah Tuhan dengan bersungguh-sungguh dari hatimu, Ia akan membina hidupmu dan membawa berkat yang luar biasa kepada kamu. Saudara-saudari, ambil masa semasa penyembahanmu dengan serius, terutamanya penyembahan untuk memuji Tuhan di gereja. Kita menyembah Tuhan dalam pelayanan kita kepadanya. Dalam perkara-perkara yang kita lakukan untuk Dia, kita menyembah Tuhan dalam doa sebagai sebahagian daripada ibadat. Tetapi
kita juga menyembah Dia dengan pujian, dan itulah yang paling penting dari segala-galanya. Bukan sahaja kamu sentiasa mengekalkan sikap sedemikian, tetapi kamu juga mengekalkan kehidupan yang penuh rasa hormat, di mana kamu memberikan penyembahan yang benar kepada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Ya Bapa, segala kebesaran, kuasa, kemuliaan, kedaulatan dan keagungan adalah milik-Mu. Engkaulah Allah yang pemurah, kudus, benar, murni dan baik. Engkaulah satu-satunya Allah. Engkau ditinggikan sebagai kepada atas segala-galanya, dan aku memberikan kesyukuran dalam kekudusan dan kebenaran dalam nama Yesus. Amin. Renungan tambahan kita diambil dari Filipi 3 ayat 3, Wahyu 4 ayat 10 hingga 11, dan Mazmur 133 ayat 1 hingga 3. Sekian perkongsian saya pada hari ini, sehingga kita bertemu lagi pada hari yang lain. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.